السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama, kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan pertolongan daripada Allah, seperti yang telah kita rancang program khas yang kita adakan, walaupun tidak seperti mana yang dijadualkan. Kuliah kita hari Sabtu, tapi oleh kerana besok cuti sempena Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah, maka kita adakan kuliah pada malam ini. Dan Allah memudahkan urusan kita dan mengizinkan apa yang kita susun dan atur itu berjalan sesuai dengan kehendaknya. Saya ucap terima kasih kepada pengurusi masjid dan seluruh jawatan kuasa yang menganjurkan dan merancang program yang seumpama ini. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat, oleh kerana tajuk yang diberikan raja atau pemerintah, pemimpin, payung kepada agama, saya nak sebut beberapa hal yang mungkin kita boleh kongsikan pada malam ini. Pertama, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebut ijma' di kalangan umat Islam wajib mengangkat dan melantik pemimpin di kalangan umat Islam. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebut dengan begitu jelas bahawa hukum kita melantik, mengangkat seorang pemimpin di dalam urusan umat Islam telah bersepakat ijma' bahawa suatu kewajipan. Artinya kalau tak ada pemimpin, kita berdosa. Pasal dia wajib. Sebab itu urusan melantik pemimpin ni, wujudnya seorang ketua dalam urusan pemerintahan orang Islam ialah urusan yang besar, sehingga para ulama menyatakan wajib kena ada. Dan kita akan tengok beberapa bukti, keterangan, dalil, nas yang menunjukkan tentang besarnya kedudukan pemerintah. Antara yang boleh kita sebut di awal kuliah
Barangkali mungkin orang dengar tajuk ni dia tak rasa kepentingan untuk dia mendengar dan mengkaji. Ini urusan kita orang Islam. Antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud. Dalam Musnad Ahmad ada, dalam Sunan Abi Dawud ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut satu hadis yang menarik untuk kita sama-sama kaji. Apa hadis tu bunyi? Nabi kata la yahillu li thalathah yakunu bi falatin minal ard illa ammaru ahadahum. Nabi kata la yahillu, tidak halal. Nabi kata tak halal. Li thalathatin, Nabi kata tidak halal mana-mana umat Islam 3 orang ke atas. Li thalathatin, 3 orang. Nabi kata mana-mana kumpulan yang ada 3 orang, bifalatin minal ard, dia keluar musafir. Berapa orang tadi tuan-tuan? 3. Nabi kata mana-mana kumpulan yang keluar 3 orang musafir, pergi Kuala Lumpur ke, pergi Johor ke, kita ada grup 3 orang, kita keluar. Nabi kata illa ammaru ahadahum, hendaklah mereka melantik salah seorang daripada 3 orang tadi untuk menjadi ketua. Di kalangan ulama antaranya Al-Imam Taqiyuddin bin Abdul Halim, dia kata apa? Dia kata hadis ni sebut kalau 3 orang pun kena ada ketua, 3 orang pun wajib lantik seorang ketua. Kalau lebih daripada itu, tentulah lebih ditekankan. Dia buat kaedah macam tu. Nabi kata kalau 3 orang keluar, kita bila musafir, travel lah, ada hadis yang menggalakkan kita untuk jamaah. Nabi tak berapa suka kita keluar solo, travel seorang-seorang ni. Nabi kata seorang bersama dengannya syaitan, 2 orang ada juga syaitan, 3 orang syaitan lari. Grup. Sebab tu bila kita nak musafir, salah satu daripada adab musafir, kita berjamaah. Kalau boleh lah, kita ajak 2-3 orang musafir. Dalam hadis ni kata bila ada 3 orang, ammaru, hendaklah diangkat seorang menjadi amir. Nabi kata salah seorang tu mesti diangkat menjadi ketua. Sebab itu di kalangan ulama kata kalau bilangan 3 orang pun dah kena lantik ketua, kena ada ketua, kalau lebih daripada 3 orang, tentulah tuntutannya lebih besar. Qiyas aulawi. Qiyas aulawi. Kalau 3 kena, 30 lagi kena. Nampak? Jadi kalau kita keluar mana-mana lah, penting tuan-tuan, sunnah melantik seorang jadi amir.
amir kepada travel kita, jemaah kita, grup kita. Tentu ada 5 orang kan. 5 orang pun kadang-kadang pening. Katalah kita naik kereta, satu kereta 4 orang. Kena ada ketua seorang. Syarat lah macam mana pun, kata lantik satu orang ketua. Lantik ketua ni pula kena dengar dan taat lah kan. Kadang-kadang 4 orang ni pun pening kepala kita nak urus. Contoh kan, tuan-tuan pergi Kuala Lumpur, kita nak berhenti tang mana ni, Gurun ke Sungai Perak? Ada kata kita lajaklah sikit, Gurun dekat sangat. Aku kalau tak berhenti Gurun ni macam tak sah. Oh, dia macam pergi haji kena wukuf di Arafah. Orang kita kadang-kadang dia kalau pergi KL dia mesti berhenti Gurun. Tapi dia kata Gurun ni kira macam pi pasang niat lah. Kan? Khilaf lah kan. Kawan tu nak makan tahun ni, kawan ni nak berhenti tahun ni, kawan tu nak solat tahun ni, semua. Ketua buat keputusan, as-sam'u wa ta'ah. Dengar dan taat. Dan ketua tak boleh 2 orang. Kita tak boleh lantik 2 orang jadi ketua. Kita pilih 5 orang. Siapa nak jadi ketua? Hang lah. Lawan duk tolak. Lah ni hampa 2 lah jadi ketua. Tak boleh. Kan? Pasal itu steering kereta pun satu. Kalau 2, tu cuba tuan-tuan bayang. Kalau steering kereta ada 2, driver ada 2. Saya ingat kalut. Kan? Ketua seorang. Apabila dilantik jadi ketua, masalah orang kita ni dia macam ni tau. Mula-mula ni umum, bukan saya bukan kata kes mana-mana umum. Bila orang offer nak jadi ketua, dia buat tak mau. Tawaduk. Dia tahan jadi ketua. Aku tak mau, hang lah jadi ketua. Okey, tak apalah, dah pakat tak mau, saya lah jadi ketua. Bila ada orang lantik kawan tu jadi ketua, dia pula lebih ketua daripada ketua. Ini masalah. Yang tadi tak mau. Kita nak berhenti tang mana ni? Ketua yang dilantik, ketua yang rasmi, yang sah, yang telah diangkat. Dia kata, kita berhenti atas sikit lah, pas pada Sungai Petani ke mana, kita berhenti Penang lah. Yang hak tak mau jadi ketua ni, hak lebih-lebih. Dia kata Penang jam payah kita. Siapa ketua? Sebab itu kita tengok di dalam Islam, salat mengajar kita untuk apa? As-sam'u wa ta'ah. Di dalam Islam dia mengajar disiplin berorganisasi. Tak ada agama yang saya ingat tuan-tuan yang disiplin umat dia di dalam kehidupan. Salat. Tuan-tuan mai daripada mana pun, kenal ke tak kenal ke, tapi bila tuan-tuan menjadi makmum, wajib mengikut imam. Walaupun mungkin tuan-tuan berbeza pandangan dengan imam tersebut. Nabi kata innama ju'ila imam liyu'tamma bih fa idza kabbara fakabbiru. Dijadikan imam untuk kamu ikut. Apabila dia takbir, kamu bertakbir. Itu disiplin jamaah. Kita mungkin sebut jamaah ni, kita duk bayang kata ni jamaah ni artinya organisasi, grup. Bila kita ada ketua, tuan-tuan, kita sebenarnya mudah ya orang Islam. Kita ada ketua. Ketua ni umum lah. Suami ketua, pengurusi masjid ketua, menteri besar ketua, ketua. Dekan kalau di universiti, naib chancellor, pengarah, tokeh. Jangan lebih pada tokeh. Kita tengok cerita Piramli. Ada surat. Ada surat. Dia nak pergi minta kerja, tapi dia lebih tokeh daripada kawan tu lah. Nampak rumput tu? Pergi potong. Tu yang dia kena penyepak. Kita dalam salat, mungkin kita ada benda yang kita tak setuju dengan Tok Imam.
Mungkin perbezaan pandangan politik ke, perbezaan pandangan mazhab, school of thought, dia ada pandangan pilihan dia, kita ada pandangan. Tapi bila dia jadi tu imam, kita tak boleh takbir dulu pada dia, tak sah. Tuan-tuan bibi, Allahu Akbar, tak sah. Kalau dia tak rokok lagi, tuan-tuan dengan sengaja pi rokok dulu, batal. Betul? Kita mai-mai tengok tu imam tu kita tak berkenan. Kita suka tu imam nombor 1. Mai tengok itu tu imam nombor 2 ganti. Mai-mai Allahu Akbar. Dia tahu siapa hang takbir dulu. Aku bukan berapa belaga angin sangat dengan tu imam ni. Kalau tu imam 1 aku ikut lah, tapi tu imam 2 aku tak mau ikut lah. Boleh tak? Tak boleh. Pasal tu kalau kita, bila kita mai kawan tu jadi imam, kita follow. Kadang-kadang kita pergi RNR kan, ada kita tengok pakai seluar jin ke apa ke jadi tu imam, kita ikut lah. Dia ni Mamat mana jadi tu imam, aku tak mau ikut. Tak boleh, dia jadi imam kita ikut. Kan? Itu prinsip mentaati ketua diajar di dalam salat. Baik. Kemudian saya nak bawa pada tuan-tuan sikit antara peristiwa besar di dalam sejarah orang Islam. Sejarah kita lah, umat Islam. Tuan-tuan hadirin mukminin, di antara peristiwa besar yang menunjukkan bahawa kedudukan kepimpinan ni antara benda yang ditekankan oleh Islam ialah peristiwa pemilihan pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi meninggal hari apa? Nabi wafat hari Isnin. Nabi dilahirkan pada hari Isnin dan Nabi meninggal pada hari Isnin. Cuma di kalangan ulama mereka berbeza pandangan pukul berapa Nabi meninggal. Di kalangan ulama sepakat Nabi meninggal hari Isnin, Yaumul Itsnin. Dia ada Ahad hari pertama, Isnin, Thulatha hari ketiga, Arbi'a hari keempat, Khamis hari kelima. Kan? Hari Isnin Nabi meninggal. Nabi dikebumikan, sebahagian riwayat kata hari Selasa, sebahagian riwayat kata hari Rabu. Meninggal hari Isnin, ke bumi hari Rabu. 2 hari. Kenapa jasad Nabi tidak terus dikebumikan? Dan perkara yang pertama berlaku selepas kewafatan Nabi, peristiwa apa? Ini semua mengajar kita tentang kedudukan pemerintah, kedudukan imam, kedudukan pemimpin. Nabi meninggal pada hari Isnin dan Nabi dikebumikan pada hari Rabu, sebahagian menyebut Selasa. Lewat 2 hari ke 3 hari baru diuruskan jenazah Nabi, kerana kata para ulama, umat Islam di kalangan sahabat menyelesaikan urusan pelantikan siapa yang menggantikan Nabi. Tuan-tuan nampak? Besarnya soal kepimpinan umat Islam sehingga ditangguhkan urusan jenazah Nabi hingga dapat dilantik seorang yang menggantikan Nabi, barulah diuruskan jenazah Nabi. Selesai dahulu siapa nak jadi pemimpin orang Islam. Dan kita akan tengok nanti cerita ni. Satu puak lagi Syiah ni, tuan-tuan kena kenal juga ni Syiah ni. Mereka telah melontarkan tuduhan yang mengatakan sahabat tamak kepada jawatan,
gila jawatan. Syiah kata gila jawatan, tamak jawatan, berebut jawatan. Tinggal jenazah Nabi, piduk pesah siapa nak jadi ketua, punyalah kalut. Sebahagian kita bila dengar macam tu, dia jadi syubhat ni, dia panggil syubhat. Apa dia tu syubhat? Satu benda yang dia menimbulkan keraguan, dia menimbulkan kesamaran, sehingga kita bersangka buruk dengan sahabat. Ini kerja Syiah. Mari kita tengok sikit cerita Sakifah Bani Sa'idah. Kalau siapa pergi ke Madinah, pergi umrah, masa saya pergi tu, dia orang duk renovate. Berdepan dengan Masjid Nabi tu, dia ada satu kawasan. Dia ada taman. Dia ada pokok tamar banyak dalam tu. Lepas tu dia ada pagar. Dia akan tulis signboard tu Sakifah Bani Sa'idah. Pasal tu hotel-hotel tu, dia hotel-hotel tu semua dia panggil Jiwarus Sakifah, jiran kepada Sakifah. Area tu semua dia akan kait dengan Sakifah. Mana-mana yang tuan-tuan dengar hotel Sakifah tu, dia berdekatan dengan itulah Sakifah Bani Sa'idah. Peristiwa sahabat memilih pengganti Nabi. Di situlah. Lepas dah selesai pilih siapa nak jadi ganti Nabi, baru urus jenazah. So kita tengok sikit cerita tu. Setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan para sahabat, mereka telah merasakan suatu perkara yang sangat penting, iaitu tidak boleh berlalunya suatu malam tanpa ada pemerintah yang menguruskan urusan orang Islam. Satu malam pun tak boleh ada kekosongan, kena ada ketua. Satu malam pun kena ada ketua, tak boleh kosong. Pasal itu bila Nabi wafat ya, mereka pilih terus mesyuarat nak lantik siapa, bukan kerana tamak jawatan, bukan kerana gila kuasa, bukan kerana nak merebut tapuk kepimpinan, tetapi semata-mata nak menguruskan urusan orang Islam. Kerana tak boleh ada kekosongan. Nabi wafat hari Isnin, tak apalah kita kira tengok bulan depan, tak boleh. Bukan kata bulan depan, satu malam pun tak boleh, kena lantik, kena ada pemimpin. Sebab itu saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, kita kena terlibat di dalam urusan pemilihan pemimpin di kalangan umat Islam. Kita kena terlibat. Orang Islam kena terlibat dalam urusan politik orang Islam. Dan kita kena mengambil pendirian yang jelas. Nak menentukan siapa yang menjadi pemimpin, hendaklah pemimpin itu memberikan kebaikan kepada agama dan memberikan kebaikan kepada orang Islam. Kita kena terlibat. Saya bukan tahu apa Ustaz, siapa naik pun biar pi ya. Saya tak mau nak ambil tahu. Salah. Terjun ke dalam politik, terlibat dalam urusan sebahagian orang, tuan-tuan, nak lantik jadi jawatan kuasa masjid pun tak mau. Dah saya pergi mayang sudah, apa nak jadi? Tak boleh. Jika tempat-tempat yang penting ini tidak diisi oleh orang yang layak, tidak diisi oleh orang yang baik, tidak diisi oleh orang yang sepatutnya, jangan kita menangisi jika ia diambil oleh orang yang rosak. Kita tak mau terlibat. Kita nak main kot jauh. Bila tak ada orang yang layak, bila tidak ada orang yang mampu, pinai orang yang tak layak, kita duk kalut kot belakang. Betul, kita tak meminta jawatan. Tetapi jika kita melihat maslahat, kebaikan itu lebih besar, dengan kita pergi duduk di situ, kebaikan lebih banyak daripada keburukan. Kita pun ada kelemahan. Tapi kalau kita pergi ambil jawatan itu, ada kuasa dan ada kemampuan yang boleh kita buat untuk kebaikan umat Islam, kita ambil.
Ini bukan soal kita gila jawatan ke kuasa ke apa. Soal kemaslahatan. Ini bukan cerita main-main ni, bukan cerita main 7 guli ikut tepi jalan ni, cerita besar ni. Baik, kita sambung. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, apabila umat Islam berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, para sahabah mula memberikan ucapan. Ni semua pakat berucap ni. Antaranya yang mula-mula berucap ketika mana berlakunya peristiwa ini, ada di kalangan muhajirin, di kalangan ansar. Mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, bermesyuarat untuk melantik siapa yang menggantikan Nabi. Mula-mula sekali orang ansar berhimpun. Selepas itu apabila orang muhajirin dengar, muhajirin ni sahabat yang mai daripada Mekah, dia kata apa? Dia kata kita kena hantar utusan untuk pergi berunding bersama. Bukan nak gila jawatan ni, cuma nak mesyuarat siapa nak naik. Masing-masing bukan nak ambil, masing-masing nak pilih yang terbaik. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Abu Ubaidah, di kalangan muhajirin, di kalangan ansar dan sebagainya. Kemudian mereka pun memberikan khutbah. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar naik di atas mimbar dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berucap, wahai manusia. Ini ucapan Abu Bakar. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan dia tidak mati. Abu Bakar mengingatkan tentang akidah orang Islam. Perkara yang besar seorang pemimpin kena tengok ni apa dia? Akidah. Sebab itu saya nak kaitkan tuan-tuan, soal akidah ni soal besar. Saya tertarik dengan apa yang dikongsi oleh sahibus samahah berkaitan dengan duli yang maha mulia, Tuanku Syed Sirajuddin, Raja Pemerintah Negeri Perlis. Ini soal akidah. Sebab itu baiknya raja itu, baiklah rakyat di bawahnya. Peristiwa ini berlaku ketika baginda memegang jawatan yang di Pertuan Agong pada tahun 2001 sampai tahun 2005, kan? Ada peristiwa yang berlaku, iaitu peristiwa meletakkan kalungan bunga di Tugu Negara sebagai penghormatan kepada Tugu dan kepada para pahlawan. Tugu Negara tahu? Dulu pergi Kuala Lumpur, museum, zoo, Tugu Negara, Masjid Negara, kan? Lah tak pergi dah. Lah KLCC, mana lagi? Kata lah kan, banyak tak ketahuan. IOI Mall, macam-macam lah kan. Tak pergi dah, museum masjid pun tak pergi dah. Kan? Masjid Negara pun tak pergi, tak dan. Apabila baginda, duli yang maha mulia, Tuanku Raja Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra ketika itu yang di Pertuan Agong, diminta untuk meletakkan kalungan bunga di Tugu Negara. Apa yang baginda jawab? Untuk angkatan tentera, saya akan melakukan apa sahaja. Titah baginda. Namun meletakkan kalungan bunga di Tugu, itu tidak dapat saya lakukan. Ia mempunyai unsur syirik. Tuanku titah. Memandangkan baginda tidak memperkenankan hal tersebut, kerajaan telah menghantar salah seorang anggota kabinet untuk memujuk duli yang maha mulia supaya letak juga. Apa jawab baginda?
Apa jawapan baginda kepada menteri yang mai dihantar oleh kerajaan untuk pujuk tu? Apakah beza, tuanku tanya, apakah beza perbuatan tersebut dengan perbuatan meletakkan bunga di pongsu dengan tujuan memuliakan pongsu atau pongsu? Maksudnya ditunggul batu atau di patung. Ia ada unsur syirik. Apa beza kita pergi letak di tugu negara? Ada beza. Dua-dua itu salah. Tegas baginda. Kita mendoakan kebaikan, kerahmatan di atas ketegasan baginda mempertahankan soal ini. Kalau kerana hendak menjadi yang di-Pertuan Agong, saya terpaksa melakukan hal itu, saya sanggup segera balik ke Perlis. Saya tidak sanggup masuk neraka kerana syirik disebabkan perkara ini. Akhirnya kerajaan akur untuk tidak bersetuju, bahawa Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong tidak perlu melakukan upacara tersebut. Semoga Allah memberikan ganjaran yang besar Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis di atas pendirian tegas baginda di dalam hal tersebut. Ini raja kita. Dalam soal akidah umat Islam, dia tak ada kompromi. Maka sebab itu Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia pernah menyebut, kata Umar, agama rakyat itu, kata Umar, an-nas ala din mulukihim. Rakyat itu agamanya berdasarkan agama pemerintah. Agamanya berdasarkan ala din mulukihim. Bagaimana pemerintah mereka itu, demikianlah rakyatnya. Maka hal ini menjadi suatu rahmat dan kebanggaan kepada kita. Contoh, maka rakyat Perlis hendaklah tegas dan jelas dalam soal akidah. Sebab itu unsur-unsur yang khurafat, tahyul, benda-benda yang merosakkan akidah, tidak ada ruang untuk bertapak di negeri ini kerana pemerintahnya tidak memperkenan dan redha dengan hal tersebut. Baik, kita sambung ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar membacakan ayat daripada surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutil inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul. Ditegaskan Muhammad itu rasul, dia manusia. Manusia ini akhirnya dia akan mati. Sebab itu Nabi tidak berada pada kedudukan Tuhan. Satu orang mai dekat, pasal itu tuan-tuan, kita dilarang gulu, melampau hatta kepada batang tubuh Nabi. Kita tak boleh melampau mengangkat Nabi. Pasal itu Nabi kata, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu melampau angkat dan puja aku seperti mana orang Kristian angkat Isa sampai jadi anak Tuhan. Jangan buat perangai tu, jangan buat kelaku tu, jangan melampau. Tu Nabi pesan. Pasal itu bila kita sakit, kita tak minta dekat Nabi, kita minta kepada Allah. Bila kita susah, kita tak seru Nabi, kita seru Allah. Orang Islam kena jelas hal ini, akidah ni. Kita minta kat siapa? Iyyaka na'budu. Hanya Allah, bukan Nabi. Dia manusia.
Sebab itu satu orang mai dekat Nabi, dia kata apa? Bima sya'allah wa syi'ta. Kawan ni dia mai jumpa Nabi, dia sebut satu perkataan depan Nabi. Dia kata bima sya'allah wa syi'ta. Telah berlaku sesuatu dengan kehendak Allah dan kehendak engkau Rasulullah. Apa Nabi kata? Nabi kata apa? Nabi kata jangan jadikan aku sekutu bagi Allah. Qul bima sya'allah wahdah. Jangan kata dengan kehendak Allah dan kehendak aku. Maksudnya sama taraf Nabi dengan Allah. Jangan sebut dengan kehendak Allah sahaja. Nabi kata. Artinya apa? Jelas akidah. Pasal itu tuan-tuan, mengangkat Nabi setaraf dengan Allah dilarang. Sebab itu dalam ayat ini nak tegaskan bahawa Nabi telah wafat. Telah didahului beberapa orang Rasul sebelum ini juga mati. Kemudian Allah kata, jika demikian, kalaulah Nabi itu mati atau terbunuh, apakah kamu patut berbalik, yakni keluar daripada agama? Maksudnya, tuan-tuan kena jelas, Nabi manusia apabila sampai masa dia akan balik bertemu dengan Allah. Tapi kita bukan sembah Nabi, kita sembah Allah. Nabi meninggalkan kita, agama tetap kekal. Kemudian Abu Bakar sambung. Abu Bakar sambung ucapan dia. Kemudian akhirnya diringkaskan, mereka melantik Abu Bakar sebagai pengganti. Tapi apa poin besar Saqifah Bani Sa'idah? Bagaimana urusan melantik pemimpin ni didahului oleh sahabat sebelum menguruskan jenazah. Jenazah siapa? Jenazah Nabi. Itu besar. Baik. Kemudian kita sambung sikit tuan-tuan. Ada masa lagi? Antara tanggungjawab umat Islam ahli sunnati wal jamaah ialah kita ahli sunnah ni mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Nampak? Itu antara apa yang menjadi tanggungjawab kita. Saya akan baca kepada tuan-tuan beberapa perkataan yang disebut oleh para ulama di kalangan salaf tentang mendoakan kebaikan kepada pemerintah. Antaranya, kalau kita boleh tengok perkataan yang disebut oleh Fudail bin Iyad. Jadi tuan-tuan dan saya ni yang telah ada raja, pemerintah, tanggungjawab kita apa? Mendoakan kebaikan untuk mereka. Antara perkataan yang disebut oleh para ulama, satu, kata Abu Bakar As-Siddiq, baqa'ukum alaih mastaqamat bikum a'immatukum. Rakyat dan umat ini akan berada di dalam kebaikan selama mana pemerintah itu di dalam kebaikan. Kata Abu Bakar, kita akan jadi baik, selamat selagi mana pemerintah itu selamat. Sebab itu kata Fudail bin Iyad, kalaulah aku ada doa yang mustajab, aku akan mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Orang tanya dia, kenapa? Kata dia, kalau aku doa untuk diri aku, kebaikan itu hanya balik kepada diri aku. Tetapi jika aku mendoakan kebaikan untuk pemerintah, pemerintah tu jadi baik, siapa yang mendapat manfaat? Tentulah orang yang berada di bawah pemerintahan dia.
Tu cara fikir Fudail bin Iyad. Dia tak kalau aku doa untuk Fudail, Fudail saja dapat. Tapi katalah dia doa untuk pemerintah, pemerintah tu jadi baik, pemerintah tu jadi saleh. Kalau pemerintah baik, tentu pemerintahan dia bagus. Bila pemerintahan dia bagus, ramai orang dapat manfaat. Dia baca orang ramai, dia tak baca diri dia. Kadang-kadang kita rasa doa ni untuk tuan-tuan, kita doa pemerintah ni, kita doa seorang-seorang ya, bukan kita doa ramai-ramai. Bukanlah kita nak habaq kata kita doa kan. Kita bukan nak ampu, dia kata ni nak ampu ni. Kan? Tak, kita doa ya Allah bagi kebaikan pada pemerintah, taufik dan hidayah. Sebab kata Umar, i'lamu anna an-nas lan yazalu bi khairin. Manusia akan senantiasa berada di dalam kebaikan. Lan yazalu bi khairin. Manusia, kita akan senantiasa, kata Umar, di dalam kebaikan. Mastaqamat lahum wulatuhum wa hudatuhum. Selama mana pemerintah itu berada di dalam kebaikan. Nampak tuan? Hadirin mukminin. Sebab itu antara perkara yang dikongsi oleh Sahibus Samahah Mufti juga, dia kata ketika dia bersembang dengan Duli Yang Maha Mulia tuanku, ketika COVID-19, Duli Yang Maha Mulia tuanku Raja Perlis ni, mungkin kita hari itu Perlis antara negeri yang terselamat. Maksudnya bukanlah tak kena ada, tapi rendah. Kita antara negeri yang pertama membuka masjid untuk salat. Negeri yang pertama membenarkan rapat saf. Dan negeri yang pertama, orang kata apa, terkawal. Antara perkara yang disebut oleh Duli Yang Maha Mulia tuanku Raja Pemerintah Perlis ketika dia bersembang dengan Datuk, dia kata, saya ni selalu doa, kerap doa, minta supaya Perlis dan rakyatnya terselamat daripada COVID. Mungkin kita tak nafikanlah banyak faktor, tetapi doa pemerintah, doa raja untuk rakyatnya. Sebab itu Nabi kata apa? Khiyaru a'immatikum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata pemerintah yang baik, yang terbaik siapa? Yang khiyaru a'immatikum. Pemerintah yang terbaik ialah apa yang rakyatnya doakan untuk dia, dia doakan untuk rakyat dia. Khiyaru a'immatikum alladzina tusallina alaihim wa yusalluna alaikum. Dia doa kepada kamu, kamu doa kepada dia. Kita doa kebaikan dan kerahmatan, dia doa keselamatan dan kemakmuran untuk rakyat dia. Apa lagi? Wasyiraru a'immatikum. Pemerintah yang buruk, kata Nabi, yang kamu maki dia, dia maki kamu, kamu laknat dia, dia laknat kamu. Nampak tuan-tuan? Sebab itu, ini perkara yang ahli sunnah, kita ikhlas, kita tak ada kepentingan. Kita doa bila dia baik, dia sihat, dia ikut kitab dan sunnah, rahmatnya turun kepada rakyat. Satu lagi saya nak sebut kepada tuan-tuan sebelum kita azan, kerana di sini ada masalah time. Saya bimbang kita terlajak isyak. Saya nak sebut kepada tuan-tuan satu perkataan yang disebut oleh Duli Yang Maha Mulia tuanku kepada Mufti, yang mana benda ni dikongsi secara umum. Baiknya pemerintah ni kerana ada penasihat yang baik. Orang-orang yang berada di sekitarnya itu orang-orang yang menasihatkan di atas kebenaran. Antara yang disebut oleh Duli Yang Maha Mulia, tanggungjawab seorang mufti ialah memberi nasihat dan bercakap benar di hadapan raja ataupun sultan. Titah tuanku. Tuanku kata,
Tanggungjawab mufti ialah memberi nasihat dan bercakap benar di hadapan raja atau sultan. Jangan takut. Jangan takut sama ada pendapat itu diterima ataupun tidak. Itu soal yang kedua. Tunaikan tanggungjawab terlebih dahulu. Nasihat dan cakap yang betul tu dulu. Soal diterima pun tidak, itu perkara yang nombor dua. Cakap dulu. Kerana kata tuanku, perkataan yang sangat penting yang kita juga kena ambil perhatian. Raja dan sesiapa sahaja tidak lebih tinggi dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang kata? Raja kata. Raja kata, raja ke siapa ke, tak ada yang lebih tinggi dari Allah dan Rasul. Ini ucapan seorang raja. Titah manusia tak mungkin boleh cross titah Allah dan sunnah Nabi-Nya. Maka sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, Nabi kata afdalul jihad, jihad yang paling tinggi kalimatul haq, bercakap benar di hadapan pemerintah. Di antara, saya sebut sikit di antara orang yang buat hadis palsu ni, pengampu ni, yang jenis pengampu ni. Dahulu pada zaman khalifah tu dia suka main burung. Jadi ulama yang 25% ni, yang jenis kaki ampu ni, dia kata apa? Dia kata Nabi bersabda sebaik-baik permainan ialah panah dan burung. Pasal khalifah suka main burung, dia pergi tambah main burung. Nabi tak kata, dia pergi burung. Dia kata, Nabi kata sebaik-baik pemerintah ni yang main panah dan main burung. Khalifah pergi cek-cek tengok, hadis tu dia tambah. Khalifah ambil tindakan. Reka hadis palsu pasal nak jet, sampai terbalik 4-4 tayar. Ampu punya kuat. Ampu sana, ampu sini. Maka sebab itu hadirin mukminin, saya suka menyebut hal ini. Akhirnya, apakah tugas seorang pemerintah? Ada dua yang disebut oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi. Yang pertama, iqamatuddin, menegakkan agama, wa siyasatud dunya bihi, dan menguruskan dunia berdasarkan apa yang agama suruh. Pemerintah manusia, tuan-tuan, dia ada kelemahan, ada kekurangan, ada kesilapan. Tetapi kebaikan yang banyak tidak menutup, tidak memburukkan di atas 1-2 kesalahan. Mudah-mudahan kuliah pada malam ini mengajar saya dan tuan-tuan untuk bersyukur dengan kurniaan Allah di atas raja yang menekankan soal akidah, soal sunnah, mempertahankan sunnah. Banyak benda kalau kita nak kongsi yang disebut oleh tuanku tentang sunnah baginda, bagi sunnah Nabi. Baginda seorang pencinta sunnah dan seorang yang mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan Allah berkati majlis ini. Dan saya ucap terima kasih kepada pengurusi, Profesor Dr. Azremi dan timnya yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Dan tuan-tuan esok cuti, doakanlah kesihatan, keselamatan, kesejahteraan kepada Duli Yang Maha Mulia Pemerintah Raja Perlis Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra, dan seluruh kaum kerabat baginda, supaya mereka senantiasa berjalan di atas kitab dan juga sunnah Nabi-Nya, dan kita sebagai rakyat mendapat rahmat di atas kebaikan dan kesalehan raja pemerintah. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.